Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan masuk bab 7, arbitrasi dan juga litigasi. Okey. Kalau ikutkan sebelum ni kita dah tengok dalam bab 5 perundingan, iaitu negotiation. Bab 6 perantaraan dipanggil mediasi. Bab 7 kita akan masuk arbitrasi dan litigasi. Saya sekalikan sebab apa arbitrasi dan litigasi ni dia dikira nak kata apa dia adalah benda dua-dua melibatkan mahkamah. Cuma arbitrasi ni dia lebih ringkas ataupun dia lebih simple berbanding litigasi. Okey, so arbitrasi ni biasanya kita akan hantar tuntutan ataupun kita akan hantar dokumen. Kita siapkan semua dokumen, kita hantar kat mahkamah dan mahkamah decide keputusannya. Okey, so kita akan tengok biasanya timbang tara ni kita guna apabila kita tak berjaya menggunakan perundingan ataupun perantaraan kan. Sebab perantaraan ni kita pakai kalau macam kes mahkamah pun. Okey, mula-mula kalau kita kata nak filekan perceraian, mahkamah biasanya dia akan suruh kita pergi dulu proses ada orang tengah. Okey, orang tengah ni maksudnya kita akan luar court lah. Dia dalam court tapi maksudnya dia tak perlu lalu perbicaraan, nak kena jumpa hakim dan sebagainya. Dia hanya jumpa dengan pegawai suluh yang akan nasihatkan. Lepas tu kalau kita nak buat settlement pasal perceraian pun kita boleh je dekat dengan orang tengah tersebut lah kan, pegawai suluh tersebut. Jadi pegawai suluh tu akan dengar lah tuntutan kita dan lepas tu permintaan kita tu akan difilekan terus. Okay, so ada juga hitam putihnya kat situ. Tapi kalau kita masih tak berjaya, maksudnya mungkin bila pakai orang tengah pun ataupun bila dah disuruh datang majlis suluh tapi ada satu pihak mungkin tak hadir, jadi mahkamah mungkin akan terpaksa menggunakan ni lah arbitrasi ni. Perceraian secara hakam ni dia cepat. Dia maksudnya dia tak bicara banyak pun, dia just filekan tuntutan, lepas tu apa sebab-sebabnya dan boleh bercerai dalam beberapa bulan. Ni antara yang cepat lah kan, perceraian hakam. Tapi ada kebanyakan perceraiannya kalau kes-kes yang ni dia akan dengar depan hakim, betul-betul dia akan tengok apa isunya dan sebagainya lah. Tapi itu bergantung. Okey, tahkim atau timbang tara adalah strategi penyelesaian konflik jugalah kan. Jadi biasanya berlaku bila pihak yang bertikai dah tak mampu nak selesaikan sendirilah. Okey, jadi dia minta pihak ketiga juga sebagai orang tengah, sama ada sebagai individu, institusi, lembaga, organisasi ataupun negara menjadi penimbang tara atau muhakim. Dia akan decide lah. Macam kalau perantaraan hari tu, sebelum ni kita belajar yang step kedua, perantaraan, dia tak perlukan dia bukan hakim lah, dia bukan orang yang akan decide keputusan. Tapi kalau yang ni dia akan buat timbang tara dan dia akan buat keputusan. So kalau yang ni dia dah terikat dengan law. So yang ni kita tak boleh main-main lah. Kan, maksudnya bila kita dah lalu proses ni, sebelum ni macam saya cakap, perantaraan kelebihan dia adalah kita ikut suka kita. Kita nak bincang pasal apa, kita tak nak benda ni ke, nak ikut undang-undang ke tak nak ikut ke, itu kita punya pasal, keputusan kita dan kita bincang dua pihak. Okay, suka sama suka. Tapi kalau yang ni kita nak kata suka sama suka pun tak boleh sebab hakim yang tentukan, bergantung kepada undang-undang. Mereka akan nilai balik siapa punya hak dan memang akan ada orang yang menang dan orang yang kalah. Okay, so dalam konteks ni semua pihak akan terikat dengan keputusan yang dibuat oleh penimbang tara. Dan penimbang tara confirm dia akan neutral, dia tak akan cenderung mana-mana pihak. Dan mesti ada orang menang, ada orang kalah. Okay, so dalam kes ni biasanya pertikaian syarikat, contoh ada masalah antara syarikat ni dengan syarikat ni, mungkin dia pertikaian pasal patent ke, tiru produk ke, apa-apalah kan. Okay, pasal mereka ada breach contract ke, whatever it is. Benda tu dia bukan kes jenayah. Biasanya timbang tara ni kes-kes yang macam kita perlukan hakim untuk decide. Macam hibah. Lepas tu hibah ni cepat lah sebab dia tengok je hak siapa-siapa, lepas tu dia bagi je ikut hukum. Tapi akan adalah lawnya bergantung. Penceraian hakam untuk cepat punya. Okay. Seterusnya,
Tugas penimbang tara adalah dia biasanya dia akan dapatkan pihak-pihak punya maklumat. Okey, kita akan cerita apa sejarah dia, historinya, agama, nilai, budaya, mengetahui kedudukan, posisi. Ni kadang-kadang penimbang tara ni kalau ikut zaman dulu kita ada macam ketua kampung. Kita ketua kampung tu orang yang dipercayai untuk decide lah, kan, macam khalifah ataupun kita akan dengarkan depan sultan kan, dia yang akan decide. Bolehlah sebab dia orang yang berautoriti. Dan dia akan selesaikan lah, ni hak kamu, hak kamu. Okey, tapi sekarang kita lalu mahkamah lah penimbang tara kita. Okey. So dia kena tahulah posisi, isunya apa akibat konflik tu nanti, persepsi, keperluan, kemungkinan penyelesaian yang perlu ada. Okey, proses, struktur, sistem, cara komunikasi, tradisi penyelesaian konflik tu, pembuatan keputusan, peranan dan saranan. Kadang dia boleh nasihatkanlah kita. Okey. So ciri-ciri penimbang tara dia mestilah ada keahlian ataupun dia dihormatilah dan ketokohan, keilmuan yang cukup. Kalau bidang agama, faraid, harta-harta, dia kena tahulah faraid semua kan. Okey. Dalam komuniti masyarakat pun pihak yang jadi muhakim, kadang-kadang kalau dalam masyarakat kita, kita bergaduh pasal ayam siapalah, lembu siapa ke contoh kan. Kita ada seorang ulama yang dipercayai ke, tokoh ke kan, orang panggil ketua kampung. Okey. Seorang penimbang tara perlu ada kemahiran khusus lah kerana semua pihak yang bertikai, dia mungkin tak berbincang dah kan, tapi dia akan bincang dengan penimbang tara lah. Jadi perlu ada framework. Ini kerana muhakim ada kuasa untuk campur tangan dalam satu persoalan konflik dan ambil keputusan. Siapa yang betul, siapa salah. Dan dia akan tetapkan penyelesaian. Okey, itu secara ringkas penimbang tara lah. Okey, proses arbitrasi ni biasanya kalau dekat court, kita ada pertukaran informasi dan sesi dengar pendapat. Dia macam pengadilan, dia pergi court, ada hakim kat depan tu tapi dia tak ada audience. Kalau kamu tengok yang kat mahkamah macam kes jenayah, ada perbicaraan berlangsung, sebenarnya kita boleh masuk. Saya banyak kali masuk je kes mahkamah kan, sebab kita orang awam boleh tengok. Tapi bergantung kadang sebab tak muat, dia tak bagi kita masuk. Dan kalau kes-kes tu kes yang privacy kan, kita tak boleh masuk. Tapi kebanyakan kes litigasi sebenarnya orang awam boleh tengok, itu litigasi. Tu yang step last kali nanti kan. Tapi arbitrasi ni dia ringkas sebab kes dia pun dia bukan macam kes jenayah, dia hanya kita nak tentukan decide kan, hakim decide. Jadi dalam tu hanya ada 3 pihak, iaitu arbitrator kan, hakim tadi, pihak penuntut dan pihak yang dituntut. Okey, so masing-masing akan boleh hadirkan jurucakap atau wakil, masing-masing akan buat pernyataan, saksi-saksi akan dipanggil dan bersumpah. Saksi seringkas mungkin, dia kadang tak perlu pun saksi. Tapi ada buktilah kan pernyataan dia. Lepas tu dia akan dengarkan bukti. Okay. So lepas tu dalam 30 hari kadang-kadang bila mendengar pendapat, arbitrator akan buat keputusan bertulis. So dia ada dokumen lah. Okay. Sama ada dakwaan tu betul ke, salah ke, nak batalkan balik ke. Okay. Kebanyakan arbitrasi memang prosesnya mengikat. Ini memang ikut undang-undang. Jadi kedua-dua pihak setuju sebelumnya bahawa mereka akan patuh apa yang menjadi keputusan arbitrator. Dia kena ikut lah sebab dia dah jadi macam, dia dah keputusan tu fix lah. Okay, keputusan biasanya akan dibawa ke pengadilan dan dicatatkan. So dia macam sebuah keputusan pengadilan jugalah, hakim akan jatuhkan. So ada kemungkinan salah satu pihak akan tak bersetuju sebab kita ada menang dengan kalah kan. Biasanya kalau kita betul-betul rasa macam nak dibicarakan dengan betul, nak macam yang tadi tu dia macam lebih pada ringkas hakim buat keputusan. Tapi bila kita tak puas hati, macam kita nak bawa lagi pergi mahkamah untuk lalu proses yang lagi detail kan, kita akan tanya kebanyakan saksi, bukti kena banyak kan semua, kita boleh lagi lalu kepada litigasi kalau kita tak puas hati dengan keputusan arbitrasi. Okey, so kita sekarang habis arbitrasi ringkas. Arbitrasi kita banding dengan proses kedua, mediasi, sebab kita nak tengok. Hari tu saya bandingkan perundingan dan perantaraan. Sekarang kita bandingkan pula perantaraan dengan arbitrasi. Okey, arbitrasi ni kalau ikutkan di adjudikasi ni maksudnya melibatkan undang-undang lah. Expedited negotiation, negosiasi yang dipanjangkan lah. Maksudnya dia masih lagi dalam negosiasi. Arbitrator akan kawal outcome. Kalau yang mediasi, pihak-pihak yang mengawal hasil. Macam saya cakap tadi, kalau kita tak nak ikut undang-undang, kita boleh ikutlah ikut suka kita. Tapi kalau arbitrasi yang akan kawal keputusan. Itu bezanya. Walaupun dia dulu ni melibatkan orang ketiga, tapi bila arbitrasi, dah lalu arbitrasi, dia ada hak untuk kontrol keputusan. Arbitrasi diberi kuasa untuk menentukan, decide
final and binding decision. Dia mengikat. Final and mengikat lah kan. Keputusan yang mengikat. Muktamad, orang kata final. Okay. Tapi kalau mediasi, kita masih bincang, boleh bincang lagi sebab settlement hanya berlaku kepada pihak-pihak punya persetujuan. Kalau dia orang tak setuju, bincang lagi. Kalau yang ni, arbitrasi dah buat keputusan, ikutlah. Okay. So often extensive discovery is required lah. Maksudnya kita perlukan pencarian yang mendalam lah maklumat. Kena ikut fakta sebab kita nak lalu undang-undang ni kan. Tapi kalau yang ni, mediasi kan ikut suka kita. Kalau kita hanya contohlah penceraian, kita nak cerai, okay. Dan kita tak nak bincang pasal harta, tak nak bincang pasal anak, okay fine, bincang yang itu saja. So kita tak perlu nak cari maklumat banyak-banyak lah kan. Ikut apa yang pihak-pihak nak sahaja. Dan pihak-pihak akan dibincangkan maklumat-maklumat yang ada dalam mencapai keputusan, okay. Okay, so seterusnya arbitrasi, dia akan mendengar fakta dan bukti. Okay. Tapi kalau mediasi, dia tak ada pun nak, dia dengar isu lah. Mediator akan mendengar isu-isu apa yang korang tak puas hati ni. Tapi tak adalah nak kena bukti, fakta apa semua kan. Sebab dia tak ada kan, kita tak perlu nak jelaskan pada mediator sebabnya kita tak perlu tunjukkan bukti dan sebagainya sebab kita memang ikut suka kita. Kan. Okay. Jadi tak perlulah, mediator pun tak akan decide apa-apa. Kalau kita bagi tahu bukti ke apa semua pun, mediator tak akan decidekan apa-apa kan. Kita juga yang tentukan. Okay. Arbitrasi, party present case, testify and under oath. Dia bersumpah. Dia kena beri keterangan, testify. Dia kena bentangkan case. Okay. Yang ni pihak-pihak hanya menyatakan dia punya perasaan, ceritakan. Okay. So kena ada kreativiti dalam problem solving lah. Masing-masing dia kena kreatif. Nak pujuk pihak lawan ke kan. Okay. Proses ni formal lah sebab attorney, pendakwa rakyat akan mengawal dia punya peguam. Okay, dia akan kawal partisipasi kita lah, bukan kita boleh cakap ikut suka. Kalau yang ni tak informal, kita ikut suka kita nak cakap apa. Kita aktif untuk bercakap saja. Yang ni dia ada kawalan lah, maksudnya dia akan tanya lah, okay, pihak ni pula. Okay, pihak ni pula. Dia akan kawal masa dan dia akan step lah. Okay. Arbitrasi masih lagi mendengar bukti, evidence. Cuma dia tak ada communication yang private dengan arbitrator ni. So kita tak boleh nak jumpa asing lah ataupun kita macam nak bercakap dengan pihak hakim tadi. Kalau yang ni, dua pihak ni boleh je jumpa dengan mediator tu secara berasingan kan. Sebab kita mungkin nak bincang benda private pula ke. Ataupun kita nak bincang bersama pun boleh, nak bincang asing pun boleh. Yang ni tak ada private. Okay, decision based on fact, fakta, evidence, bukti dan undang-undang. Kalau yang ni, outcome hanya ikut keperluan parti pihak-pihak. Okay. So result dia arbitrasi, result dia akan jadi menang kalah. Okay. Hubungan biasanya tak elok lah. Loss. Sebab tu kadang-kadang kalau kita elok, kita ada pertikaian, kita bincang dulu, ajak orang tengah kan. Supaya kita tak rasa nanti sakit hati. Bila dah lawan kat court kan. Dia walaupun ringkas tapi dia macam tak best lah kan. Okay. Kalau mediasi kita masih boleh bincang lagi. Apa yang dua-dua puas hati. So, relationship will be maintained lah. Boleh dikekalkan. Kan? Maksudnya kita boleh lagi menjaga hubungan. Okay. Arbitrasi more expensive than mediation. Confirm lah. Lagi mahal sebab dia ada cost court. Tapi kurang mahal, less expensive. Dan litigasi yang kita nanti kalau last kali kalau kita tak berjaya juga kita boleh lalu litigasi ni. Proses mahkamah yang betul-betul ni lagi mahal lah. Firm. Mediasi memang rendah kosnya lah. Sikit. Lebih rendah dari arbitrasi sebab tak lalu court. Arbitrasi private. Tapi decision ni kita boleh assess. Kat Google kita boleh cari tahu kes Ali lawan Abu. Kes syarikat Proton lawan syarikat apa contoh. Kita boleh cari. Dekat PDF adalah kadang-kadang kan. Biasanya dia public available. Court akan keluarkan. Tapi private ni maksudnya arbitrasi proses masa nak mendengar yang perjumpaan dia orang tu kita tak boleh tengok lah. Kan? Okay, mediasi pula private and confidential lah sebab dia tak boleh diakses pun sebab perbincangan sendiri. Okay, boleh. Seterusnya litigasi tindakan mahkamah ini last step. Biasanya memang kalau kita nampak kes jenayah kita pakai ni. Lepas tu kalau kita nak hak hadonah kan, penjagaan anak ni memang lama ni.
Kalau ikut kesnya 3 tahun, 4 tahun nak penjagaan anak ni sebab mahkamah akan decide betul-betul. Tengok bukti, apa kelayakan, tengok bukti semualah. Okey, litigasi sebab biasanya kita nak proses nak ambil tindakan undang-undang kan. Jadi kita akan filekan saman, tuntutan kalau kita tak puas hati. Apa semua kan, saman lah kan. Lepas tu kita tuntut, saman malu ke, saman apa lagi, saman fitnah ke apa dia. Semua boleh ni. So hati-hatilah zaman sekarang ni memang banyak kan. Kalau kita perasan kadang-kadang kalau kita betul pun tapi kalau kita malukan orang pun orang tu boleh saman kita. So kena hati-hati dan litigasi ni perlukan bukti yang cukup . So kalau apa-apa kita nak saman orang, pastikan bukti kena cukup. Kadang-kadang kita betul pun tapi kalau kita tak cukup bukti kita boleh kalah dengan proses teknikal dia. Okey, filekan saman tuntutan. Okey, dan diputuskan oleh hakim. Tadi arbitrasi tadi memang sebahagian lah dari litigasi. Sebab dia first step. Tapi kalau tak berjaya juga dia akan lalu litigasi. Okey, so saya tak nak cerita detail sebab awak pun ada undang-undang, subjek undang-undang kan. So saya just bagi tahu kita macam boleh lalu step ni, boleh lalu step ni. So itu kepentingan pada kita lah, kita nak guna step yang mana dalam pertikaian. Okey, so sekarang kita banding terus. Litigasi ni memang dia akan berlaku macam kita tengok yang orang dekat court tu ya. Kita ambil tindakan kepada pihak yang bersalah, lepas tu mahkamah akan jatuhkan hukuman. Ni biasanya kes undang-undang memang besar lah, kesalahan jenayah ke. Okey, so kita banding dua pula, arbitrasi dan litigasi. Apa bezanya? Okey, arbitrasi privacy swasta antara dua pihak. Kalau litigasi dia awam. So ada orang yang kita boleh tengok lah. Tapi biasanya kita tak akan datang suka-suka sebab biasanya kita akan ada ahli keluarga kita yang terlibat, mungkin kita dengar lah. Okey, arbitrasi dia private. Dia public, litigasi dia public dalam courtroom. Private ni dia kadang dalam bilik je. Lepas tu dia akan jumpalah hakam tadi. Jenis proceeding boleh jadi civil, private ataupun syariah. Litigasi boleh jadi civil, kes civil, kes syariah, kes jenayah. Okey, bukti, proses pembuktian dia limit. Memang tak banyak pun, sikit je kita lampikan dalam dokumen. Litigasi confirm bukti perlu. Bukti banyak. Okey, kena sertakan banyak-banyak bukti. Lepas tu nanti mahkamah akan panggil saksi-saksi semua kena datang kan. Okey. Bagaimana penyembantara dipilih? Parti-parti boleh pilih arbitrator tapi biasanya kalau Malaysia kita tak pilih lah, memang ditentukan oleh mahkamah. Kalau litigasi, mahkamah yang akan appoint hakim, kita tak ada nak pilih. Formality formal, dua-dua formal. Penggunaan peguam bergantung. Kadang-kadang kita tak perlu lawyer sangat sebab kita tahu proses. Tapi kalau litigasi biasanya memang gunalah sebab nak defend diri kita kan, lawyer lebih tahulah. Okey, masa menunggu untuk kos diperdengarkan as soon as possible lah. Cepat, short. Sebab tu orang suruh lalu arbitrasi dulu, kalau tak berjaya baru lalu litigasi. Sebab tu dia kata litigasi ni apa yang bestnya, sebabnya dia ni final kan, mengikat. Lepas tu orang tak boleh dah buat sesuatu pada kita bila kita dah dapat keputusan hakim kan. Tak boleh contoh orang pinjam duit tak nak bayar, kita lalulah yang ni. Mahkamah akan ambil tindakan dan suruh dia bayar saman dan sebagainya. Okay. So bila kes macam ni kita kena tunggu panjang. Kalau kes bunuh ke kes apa pun bukannya tak situ selesai kan. Kadang makan tahun. Okey. Kos rasuah kan. Okey, kosnya fee kepada arbitrator tadilah. Okey. Tapi kalau litigasi banyak kos dia sebab dan kita pun bayar law memang very costly. Okey, litigasi mahal tapi kadang-kadang berbaloi. Sebab tu dia kata kalau boleh janganlah litigasi dulu, kalau boleh bincang luar kan. Tapi kalau orang tu memang bully kita dan sebagainya dan dia memang tak boleh nak dibawa bincang, eloklah pergi sini supaya mengikat. Kan kalau kita diganggu oleh seseorang pun kita ada mahkamah yang boleh tentukan apa hukuman pada orang tu ke. Mahkamah juga boleh keluarkan waran ke, mahkamah boleh keluarkan hak untuk kita ni tak diganggu kan. Dia tak boleh dekat dalam berapa jarak tu ada. Okey, so itu lebih baik sebab tu orang guna litigasi ni kadang-kadang memang kita kata mahal tapi berbaloi lah kalau menang. Tapi kita tengok sebab kadang ada kes tak baloi lah kita lawan. Sebabnya kita tahu kosnya dah panjang, masa lagi. Tapi kalau benda tu berbaloi, kita lalulah litigasi. Untunglah, okey.
So teknik-teknik sebab yang ni orang tak boleh lawan dah sebab bila orang tu langgar tak nak bayar ikut apa yang mahkamah tentukan, confirm lah dia masuk penjara. Itulah kelebihan dia. Okay, so teknik lain ni saya tak bincang lah. Referendum, boleh guna referendum kalau ada kes pertikaian, boleh juga kumpul undi atau petition ataupun kita guna kepakaran luar untuk sokong pandangan kita. Ni tak apa, ini memang tak masuk exam pun. Okay, so fokuslah. Pastikan study perbandingan ni supaya kita memang nampak beza dia. Nanti saya banding dua ni. Memang sebab dia dekat, tapi awak boleh juga litigasi banding terus dengan perundingan. Litigasi boleh banding terus dengan mediasi. Boleh lah. Sebab awak dah nampak dah semua ni kan. Awak boleh buat sendiri perbandingan tersebut. Okey, itu saja dalam bab 7. Okey. So, sekian. Terima kasih.